الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا صابرين، حمدا شافين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، وأنت أعلم منا بذنوبنا. فاغفر لنا ذنوبنا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك، وشفاء من شفائك، ورحمة من رحمتك، وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام والأمراض، فتبرأ بإذن الله. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة سؤالا، وكرمك كاف عن مقالنا، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضمائرنا، وهو شفاء لأمراضنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما ولا آلاما إلا شفاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang mengampunkan segala dosa, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, kedua ibu bapa kami, adik-beradik kami, sahabat-sahabat kami, saudara-mara kami, guru-guru kami, pelajar-pelajar kami, dan seluruh kaum muslimin muslimah, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jika ada orang yang sakit di kalangan kami, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang sedang berduka cita, Engkau gembirakanlah. Jika ada orang yang dalam kesempitan, Engkau lapangkanlah. Jika ada orang yang dalam keadaan miskin, Engkau kayakanlah. Jika ada orang yang sedang susah hati, Engkau keluarkanlah daripada permasalahannya. Jika ada orang yang sedang menghadapi peperiksaan, Engkau kurniakanlah kejayaan kepadanya. Jika ada orang yang sedang bermusafir di kalangan kami, Engkau sampaikanlah dengan selamat. Jika ada orang yang telah meninggal di kalangan kami, Engkau rahmatilahnya, ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang meminta kepadamu sebarang hajat dunia dan akhirat, Engkau redha padanya dan kepadanya ada kebaikan, ya Allah. Kurniakanlah, laksanakanlah, permudahkanlah segala permintaannya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau limpahkanlah, ya Allah, segenap rahmat dan keberkatan-Mu, ya Allah, kepada ahli jawatan, kuasa, sahabat pecinta Al-Quran. Seterusnya, ya Allah, ahli-ahli yang sentiasa setia dan komitmen, ya Allah, bertemu dan berhimpun, ya Allah, membaca Al-Quran, mentadabbur, memahami ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Kurniakanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua, ya Allah. Kurniakanlah kami semangat dan istiqamah, ya Allah, untuk terus bersama membaca Al-Quran, mentadabbur dan memahami, serta kekuatan daripada-Mu, ya Allah. Taufik dan hidayah daripada-Mu, ya Allah, untuk kami mengamalkan Al-Quran, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau limpahkanlah rezeki, ya Allah. Kau banyakkanlah rezeki kami, ya Allah, agar kami dapat memberi infak dan kami dapat memberi sumbangan
kepada sahabat pecinta Al-Quran ya Allah, agar tabungnya tidak pernah kering daripada wang ya Allah. Mudah-mudahan ia dapat terus menerus menganjurkan program-program ya Allah, demi memartabatkan Al-Quran ya Allah, demi memasukkan cahaya Al-Quran ke dalam jiwa dan diri kami ya Allah. Ya Tuhan kami, kurniakanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Kurniakanlah rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kepada ahli keluarga kami ya Allah, dan seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ya Rabbi lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya dapat kita bertemu pada malam ini dalam suasana yang tenang, aman, damai. Alhamdulillah. Begitu juga kita memohon kepada Allah memberkati segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, sama ada nikmat kesihatan tubuh badan, nikmat kelapangan masa, nikmat harta benda dan sebagainya. Moga-moga dengan limpahan keberkatan tadi itu dapatlah kita terus mengecapi nikmat tadi, dan dapatlah kita terus melakukan kebajikan dan kebaikan untuk menjadi mengisi kita punya timbangan amalan yang baik di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, secara ringkasnya lebih kurang 10 hingga 15 minit saya nak tadabbur daripada ayat 16 hingga ayat 18. Yang mana ayat 16 hingga 18 ini berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Yang membawa maksud, adakah kamu sudah berasa tenang bahawa Dia, yakni Allah yang di langit, tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika Dia tiba-tiba menggoncangkan bumi, melenyapkan kamu di bawahnya? Atau patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Sidang pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya dalam ayat-ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita dalil-dalil, ya, Allah menunjukkan bukti-bukti ya kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara ringkas, ya, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keluasan lingkungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mencetuskan rasa takut dan gerun dalam diri kita, ya, terutamanya kepada orang kafir. Kaum muslimin pun, orang Islam pun, bila melihat ayat-ayat, membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita akan rasa gerun. Seterusnya dalam ayat ini, iaitu ayat 16 ini, Allah Subhanahu wa taala mengemukakan dalil yang lain, ya, bertujuan untuk mengancam dan mengugut manusia jika mereka tetap dalam kekafiran, ya. Jadi maksudnya Allah kata, adakah kamu berasa tenang bahawa Dia, yakni Allah yang di langit, tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika Dia tiba-tiba menggoncang kamu. Maksudnya orang kafir, mereka rasa selesa dengan nikmat, merasa selesa dengan kesenangan, lalu mereka tidak ingat akan bencana yang telah Allah timpakan kepada kaum kufar
sebelum mereka. Jadi Allah bagi tahu kepada mereka, ingatkan kepada mereka dalam ayat ini. Peringatan ini yang kedua, peringatan ini diberikan oleh Allah. Ha, diberikan Allah kerana golongan kafir seakan-akan berasa aman dan terhindar daripada siksaan Allah setelah mendapat rahmat iaitu kesenangan dunia. Maksudnya seolah-olah tidak akan dibalas segala perbuatan mereka. Seolah-olah apa yang mereka buat di atas muka bumi ini iaitu kekal dalam kekafiran itu adalah perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan ini Allah berikan supaya mereka tahu bahawasanya di hari akhirat kelak Allah sediakan kepada mereka azab yang pedih. Jadi oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ya bahawa amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan orang kafir ini sekelip mata saja. Dan Allah tunjukkan, Allah bagi tahu contoh sama ada dengan menimbus mereka ke dalam bumi seperti mana yang telah berlaku kepada kaum Ad dan Samud dulu, ataupun dengan menimpakan mereka angin ribut yang kencang, kan, kaum Sadum yang telah berlaku kepada mereka. Jadi berbagai-bagai bentuk bala bencana yang telah Allah timpakan kepada umat terdahulu sebenarnya peringatan. Peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ini mengambil periktibar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ya agar orang-orang kafir memerhatikan penderitaan yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Ya, kerana telah mendustakan para rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Contohnya kan kaum Nabi Nuh yang tak mau ikut kata apa dakwah Nabi Nuh. Sekali dengan isteri, sekali dengan anak Nabi Nuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran semua tu. Jadi mereka bukanlah daripada bukanlah daripada golongan kaum kamu yang wahai Nabi Nuh, innahum minal mughraqin. Mereka semua di kalangan orang-orang yang akan tenggelam. Jadi tinggallah Nabi Nuh dengan 7 orang pengikut saja yang ikut berlayar bersama dengan Nabi Nuh. Begitu juga kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang lain yang berlaku kepada kaum-kaum yang lain. Sama, Allah memberi peringatan bahawasanya mereka yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima azab yang sama. Kaum Syuaib contohnya yang telah dibinasakan dengan petir. Kaum Fir'aun yang telah ditenggelamkan dalam Laut Merah. Itu semua bukanlah cerita-cerita yang semata-mata dimuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sebagai cerita, bukan. Ia sebenarnya sebagai untuk manusia mengambil iktibar, mengkaji dan mengambil pedoman serta pengajaran dan tidak mengulangi sejarah pahit atau sejarah hitam yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Ya, sebenarnya dalam Al-Quran ini 1/3 daripada Al-Quran adalah kisah Nabi, kisah-kisah umat terdahulu. Ya, kalau tak salah saya ahli tafsir membahagikan Al-Quran ini kepada 3. 1/3 menceritakan tentang akidah, 1/3 cerita tentang hukum hakam, 1/3 lagi adalah kisah. Jadi kisah-kisah Nabi, kisah-kisah umat terdahulu. Bermakna bila 1/3 itu menunjukkan bahawasanya kepentingan, ya, betapa pentingnya umat manusia untuk mengambil iktibar, pedoman dan pengajaran daripada kisah-kisah para Nabi dan umat-umat yang terdahulu. Jadi secara ringkas pengajaran yang kita boleh ambil daripada 3 ayat ini. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa memperingatkan diri bahawa keamanan dan keselamatan di dunia ini hanyalah terjadi dengan izin Allah. Ya, maknanya dengan kehendak Allah, Allah bagi kita rasa aman. Sekiranya manusia berterusan melakukan kemungkaran, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk menimpakan malapetaka secara tiba-tiba, faja'atan, tiba-tiba, sebagai hukuman ke atas manusia. Jadi perkara yang berlaku secara tiba-tiba ini memang perkara yang kita tak mahu. Ya, mati mengejut kita tak mahu. Ya, sakit mengejut kita tak mahu. Miskin mengejut kita tak mahu. Jadi perkara yang mengejut ni, mati, terutamanya mati mengejut, ya. Memang ada doa kan Nabi ajarkan kita supaya kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada mati terkejut. Maknanya mati secara tiba-tiba tanpa kita sempat melakukan persediaan untuk menghadapi mati. Jadi itu adalah benda yang tak elok.
benda yang tak sepatutnya ataupun benda yang buruk lah yang kita tak nak, yang kita mesti minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat secara tiba-tiba sekiranya manusia dah berterusan dalam kemungkaran. Yang kedua, berhati-hatilah dengan dosa ya dalam kehidupan sehari-hari. Macam mana nak berhati-hati ni? Hati-hati ni dengan makna yang kita selalu dengar, bertakwa tu. Takwa tu maknanya berhati-hatilah. Ya, kita berjalan, kita lakukan apa-apa pun dalam keadaan kita berhati-hati. Kita nak bercakap, kita berhati-hati. Kita kita nak menampilkan diri kita berhati-hati. Ya, adakah kita ini kata apa itulah menyempurnakan daripada atas sampai bawah tubuh badan kita ni sebelum kita nak menunjukkan diri kita kepada orang, menyempurnakan apa yang dituntut dalam syarak. Jadi kita kena berhati-hati. Itu makna takwa dalam kehidupan kita ni. Takwalah yang paling penting yang akan melindungi kita daripada azab dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh datang secara tiba-tiba. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan azab kepada kita, tak ada lagi kuasa yang akan dapat menghalang ataupun menepis azab itu daripada berlaku. Jadi kita kena tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jadikanlah ambil pengajaran lah ya daripada kisah umat terdahulu ya sebagai ibrah supaya kita dapat menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara mungkar yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Yang mana mereka itu melakukan segalanya itu kerana berasa sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan ada sedikit pun berasa sombong dalam diri kita. Dan yang keempat, sentiasalah kita memohon keamanan. Ya, Allahumma aminna fi awtanina. Ya Allah, kurniakanlah kepada kita keamanan di tanah air kita. Kita minta keamanan dan kesejahteraan hidup. Kerana semua itu adalah perkara yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena minta. Keamanan itu bukannya kita yang buat, bukannya kita hasilkan. Ia adalah daripada kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat daripada Allah. Jadi kena minta. Jadi kita kena minta juga perlindungan agar dijauhkan daripada maksiat. Kerana apa? Kerana maksiat itu yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, lantas akan menghilangkan keamanan dalam sama ada dalam diri, dalam rumah tangga, dalam pejabat ataupun dalam masyarakat dan juga dalam negara kita. Jadi jauhkan diri kita daripada segala bentuk maksiat dan mintalah perlindungan daripada Allah ke atas diri kita ini supaya kita dapat terus hidup dalam keadaan aman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sekadar itu perkongsian pada malam ini. Kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan 3 surah tadi beserta tadabbur ringkas pada surah Al-Mulk ayat 16, 17, 18. Ibrah yang kita boleh dapat daripada tadabbur tadi, ayat ini merupakan ayat ancaman. Ia merupakan juga peringatan agar jangan pernah kita rasa selesa dengan maksiat yang dilakukan. Yang kedua, peringatan berulang kali tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, seperti Ustaz cakap, ambillah ibrah dan pengajaran dari kisah umat yang terdahulu. Sesungguhnya Allah itu tidak kejam. Allah akan utuskan Rasul sebagai peringatan. Sekiranya masih kufur dan ingkar serta mensyirikkan Allah, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Dan yang terakhir sekali, ikutlah Al-Quran dan Sunnah. Pasti kita selamat. Baiklah, semoga kita mendapat ilmu dan kefahaman dan menjadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan kita. Semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang. Saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah doa. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Amin, amin. Semoga penyokong semua sihat walafiat semua. Mak mengundi Ustaz ya. Ustaz, alamak dah keluar dah Ustaz. Pak Nik Som, ada nak tanya soalan ke? Tak perasan. Nek Som dia dah tutup. Ya, saya nak tanya soalan tapi dah tutup. Tak apalah. Memang tak boleh tanya ya. Tak, Empat minggu boleh depan. tanya. Saya tak perasan Nik Som angkat tangan tadi. Dalam call message pun ada soalan. Oh ke? Saya tak baca lah. Tak apalah. Minggu depan ke boleh kita buat. Nek Som minggu depan. Tak apalah. Terima kasih. Okey. Tak apa, nanti kalau waktu saya bertugas nanti saya akan ajukan soalan lah sebelum Ustaz sambung dengan dia punya tadabbur ayat seterusnya ya. Puan Nik Som minta maaf ya. Dia tak nak Tak cakap. apa. Ania kena tengok mesej lalu sebab kita kurang bercakap, hanya hantar mesej saja.